Negara kita telah mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Murid-murid nak tahu proses kemerdekaan negara kita? Mari kita belajar sejarah tahun 5, Unit 6, Sejarah Kemerdekaan 1957, siri kedua. Standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 7.3.2 menyatakan usaha-usaha ke arah kemerdekaan dan 7.3.3 menerangkan detik-detik pengisytiharan kemerdekaan. Baiklah murid-murid, mari kita impas semula pembelajaran kita yang lepas di mana kita telah membincangkan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Tokoh-tokoh ini telah bersusah payah, telah bersungguh-sungguh berusaha bagi memastikan negara kita mencapai kemerdekaan dan yang paling utama, negara kita bebas daripada cengkaman penjajah. Untuk topik kita pada hari ini, mari kita lihat dahulu garis masa proses mencapai kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pendudukan Jepun telah berada di negara kita pada 1942 hingga 1945. Namun, apabila Jepun menyerah kalah, British telah masuk semula ke Tanah Melayu dan telah memperkenalkan Malayan Union pada 1946 sehingga 1948. Namun, pada masa yang sama, iaitu pada tahun 1948, negara kita telah menerima ancaman dari pihak komunis. Disebabkan oleh cubaan beberapa kuasa untuk menakluk dan mendapatkan negara kita, maka telah muncullah parti-parti politik untuk memastikan negara kita bebas daripada ancaman penjajah dan mendapatkan kemerdekaan. Kemunculan parti-parti politik ini berlaku pada sekitar 1945 sehingga 1951. Rentetan daripada itu, pada tahun 1955, satu pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan telah diadakan. Pada tahun 1956 pula, satu rundingan London telah diadakan untuk membincangkan antara Persekutuan Tanah Melayu dan pihak British bagi mendapatkan kemerdekaan negara, dan kemuncaknya pada 31 Ogos 1957 negara kita telah mendapat kemerdekaan yang didambakan selama ini. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pendudukan Jepun di negara kita. Untuk pengetahuan murid-murid, semasa pendudukan Jepun di negara kita, ia telah menyebabkan kesengsaraan kepada seluruh rakyat di Tanah Melayu pada ketika itu. Berikutan itu, pemimpin tempatan telah bangkit menggerakkan perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan, dan akhirnya negara kita bebas dari cengkaman Jepun apabila Jepun telah menyerah kalah pada Ogos 1945. Seterusnya, Malayan Union yang diperkenalkan oleh pihak British pada tahun 1946 sehingga 1948. British memperkenalkan Malayan Union yang merupakan bentuk penjajahan baharu, di mana Malayan Union merupakan sistem pentadbiran baharu yang menggabungkan negeri-negeri Melayu tidak bersekutu, negeri-negeri Melayu bersekutu dan negeri-negeri Selat kecuali Singapura di bawah satu pentadbiran. Pengenalan Malayan Union telah mendapat tentangan yang hebat daripada orang-orang Melayu di Tanah Melayu kerana ia telah menghapuskan kuasa Raja-Raja Melayu dan memberi ancaman kepada hak istimewa orang Melayu. Orang Melayu yang dipimpin oleh Dato' On bin Jaafar telah bangkit menentang Malayan Union, dan akhirnya
orang-orang Melayu telah berjaya menghapuskan Malayan Union dan digantikan dengan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1948. Pada tahun 1948 juga, negara kita telah menerima ancaman dari komunis di mana Parti Komunis Malaya PKM telah melakukan kezaliman seperti membunuh, memusnahkan lombong biji timah dan ladang-ladang getah. Keganasan komunis ini telah mengakibatkan darurat diisytiharkan di seluruh negara pada tahun 1948. Darurat tu apa ya murid-murid? Darurat itu merupakan keadaan susah yang datang tanpa disangka-sangka. Bagi mengatasi masalah ini, satu rundingan baling telah diadakan pada tahun 1955 di antara Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu, dan Chin Peng, Ketua Parti Komunis Malaya. Namun gagal. Murid-murid tahu kenapa pula dinamakan rundingan baling ya? Kerana rundingan ini telah diadakan di sebuah sekolah Inggeris di Baling, Kedah. 5 tahun berikutnya, darurat diisytiharkan tamat. Baiklah murid-murid, pada tahun 1945 hingga 1951 telah muncul parti-parti politik. Antara kemunculan parti-parti politik itu ialah Parti Kebangsaan Melayu Malaya PKMM, United Malays National Organisation UMNO, Malayan Indian Congress MIC, Hizbul Muslimin, Malayan Chinese Association MCA, dan Parti Islam Semalaya ataupun PAS. Seterusnya, pada 27 Julai 1955 telah diadakan satu pilihan raya Majlis Perundangan Persekutuan. Parti perikatan yang dianggotai oleh UMNO, MIC dan MCA ditubuhkan bagi menghadapi pilihan raya tersebut. Setiap parti politik ini telah mewakili setiap kaum di tanah Melayu, iaitu Melayu, Cina dan India, di mana Parti Perikatan telah menang besar dengan 81% daripada jumlah undi dalam pilihan raya tersebut. Tunku Abdul Rahman telah dilantik sebagai Ketua Menteri. Dan kemudian Parti Perikatan telah bertanggungjawab untuk menjalankan rundingan dengan pihak British bagi mendapatkan kemerdekaan. Baiklah murid-murid, mari kita lihat pula rundingan London pada tahun 1956. Rombongan kemerdekaan telah berangkat ke London bagi menjalankan rundingan kemerdekaan, di mana tujuan mereka ke London adalah untuk berunding dengan pihak British berkaitan kemerdekaan. Rombongan kemerdekaan itu telah diwakili Raja-Raja Melayu dan Wakil Parti Perikatan. Antara wakil Raja-Raja Melayu ialah Datuk Abdul Wahab Toh Muda Abdul Aziz atau Datuk Panglima Bukit Gantang, Abdul Aziz Abdul Majid, Datuk Muhammad Syed Muhammad Said, Datuk Nid Ahmad Kamil Haji Mahmud. Manakala wakil dari Parti Perikatan pula terdiri daripada Tunku Abdul Rahman, Datuk Abdul Razak Hussein, Dr. Ismail Abdul Rahman dan Kolonel H.S. Lee.
Hasil daripada rundingan tersebut, maka termeterailah Perjanjian Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu yang dikenali sebagai Perjanjian London. Perjanjian tersebut telah memutuskan 31 Ogos 1957 ditetapkan sebagai tarikh kemerdekaan bagi Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya murid-murid, rombongan kemerdekaan kembali ke Tanah Melayu pada 16 Februari 1956. Pada 20 Februari 1956, rombongan tiba di lapangan terbang Batu Berendam, Melaka dan telah disambut dengan meriah oleh orang ramai. Tunku Abdul Rahman telah mengumumkan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu secara rasmi pada 31 Ogos 1957. Baiklah murid-murid, mari kita lihat detik-detik bersejarah kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada 30 Ogos 1957, jam 6.30 petang, bendera Union Jack telah diturunkan di Padang Bandar Hilir, Melaka. Pada tarikh yang sama juga, tepat jam 12.30 malam, bendera Union Jack pula diturunkan di Kuala Lumpur. Simbolik pada penurunan bendera Union Jack ini ialah berakhirnya zaman penjajahan British di Tanah Melayu. Dan pada 31 Ogos 1957 jam 12.01 tengah malam dinaikkan bendera Persekutuan Tanah Melayu sebagai tanda bermulanya sebuah negara merdeka yang baru. Kemuncak kepada proses kemerdekaan negara ialah pemasyuran kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Upacara pengisytiharan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu telah disempurnakan oleh Tunku Abdul Rahman di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Pemasyuran ini telah disaksikan di hadapan Raja-Raja Melayu, rakyat serta perwakilan daripada 30 buah negara Commonwealth. Tunku Abdul Rahman telah melakukan perkataan merdeka sebanyak 7 kali dan serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu telah dinaikkan diiringi dengan nyanyian lagu negaraku. Baiklah murid-murid, pengisytiharan kemerdekaan menjadi lembaran baru bagi Persekutuan Tanah Melayu sebagai sebuah negara yang merdeka. Jadi, amat penting masyarakat pada hari ini untuk mengekalkan kedaulatan negara dan memupuk semangat cinta akan negara. Perpaduan antara kaum merupakan teras penting bagi memastikan kemerdekaan dan keharmonian negara kekal sampai bila-bila. Berjumpa lagi pada video yang seterusnya.